أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام وهدانا على صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Fadil Tuan Imam, Saf pimpinan masjid, tuan kuasa dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, Allah pertemukan kita sekali lagi dalam keadaan kita masih diberikan nikmat sihat dan diberikan nikmat kelapangan, di mana kita dapat bersama dalam pengajian kita pada malam ini. Dan kita mengharapkan agar ilmu yang kita perolehi akan menjadi penyelamat kita di akhirat, yang akan memberikan cahaya yang menerangi dalam kubur pada saat kita bertemu dengan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan teruskan dengan kitab Samarul Jannah, dan insyaAllah rujuk muka surat 24, muka surat 24 dan bab Al-Faslu, sayugia bagi ada engkau, dan sayugia bahawa ada bagi engkau wirid daripada membaca ilmu-mu yang memberi manfaat. Ilmu ni ada ilmu yang tidak memberi manfaat dan ada ilmu yang memberi manfaat. Ada ilmu yang memberi manfaat kepada kita di dunia sahaja, dan ada ilmu yang memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Ilmu yang memberi manfaat kita di dunia ini dalam bentuk ilmu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Tetapi ilmu yang wajib fardu ain bagi setiap individu muslim untuk dia mempelajari dan mendapatkan ilmu, iaitu ilmu yang fardu ain, maksud ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Maka ini merupakan satu ilmu yang wajib dituntut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan juga muslimah, iaitu ilmu yang menambah ia pada makrifah, pada mengenal engkau akan zat Allah. Disebut ilmu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan pegangan, keyakinan, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan sifat, mana sifat Allah sebagai Khalik yang menjadikan setiap
makhluk yang ada di atas muka bumi, dan af'alnya, segala perbuatan, perbuatan Allah dan lain, yakni nikmat-nikmat yang mengetahui engkau dengannya. Dan sekalian nikmat yang dikurniakan oleh Allah, barang yang menyuruh ia akan dikau dengan dia daripada taat, dan barang yang menegah ia akan dikau daripada maksiat. Melakukan perkara makruf dan meninggalkan perkara-perkara mungkar, perkara maksiat, dan mempersakai akan dikau zuhud akan dunia. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawa dunia ini merupakan persinggahan saja, bukan matlamat. Matlamat kita tetap akhirat. Dunia kita ada di belakang dan akhirat di hadapan. Apabila kita meletakkan akhirat di hadapan, mana dunia akan ikut. Tetapi bila kita meletakkan dunia di hadapan, maka akhirat mungkin akan semakin menjauh. Kerana dunia itu akan memperdayakan akan manusia. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Bukankah kehidupan dunia itu akan memperdayakan, akan menipu, seperti fata morgana. Maka dunia dan segala nikmatnya itu tidak akan dapat menjinakkan hati manusia. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan segala nikmat seperti bukit bukau menjadi emas, batu permata, maka manusia tidak akan bersatu kerana harta. Hati manusia tidak akan bersatu kerana kekayaan. Tapi hati manusia akan dapat disatukan dengan akidah, dengan Islam. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Sekiranya kamu kumpulkan seluruh harta dan kekayaan di dunia ini untuk menjinakkan hati manusia. Siapa datang masjid, kita bagi RM10 setiap orang. Memang ramai. Tapi apa nama itu? Apa niat mereka? Mereka bukan untuk ibadat secara tulus, ikhlas. Mereka datang masjid kerana masjid akan bayar. Siapa datang dapat RM10. Itu maknanya manusia ini tidak akan bersatu. Hati mereka tidak akan bersih, hati mereka. Tapi mereka akan melakukan perkara yang mungkin berlaku pertumpahan darah. Kalau sekiranya Allah jadikan bukit-bukit yang ada sekeliling kota Makkah itu menjadi emas ataupun batu permata, mereka tidak akan bersatu hati mereka. Mereka akan berpecah. Ma'allafta baina qulubih, mereka tidak akan dapat kamu jinakkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjinakkan hati mereka dengan agama. Sebab itu dijadikan syiar masjid, tempat syiar umat Islam, untuk kita membina kekuatan, untuk membina penyatuan umat, untuk kita membina kesepaduan, untuk kita membina ukhuwah, untuk kita menanamkan keyakinan terhadap agama. Sebab itu peranan rumah Allah ini adalah untuk menyatukan hati-hati manusia dengan agama. Sebab itu perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mana hijrah Nabi, ialah Nabi mendirikan masjid. Tidak terfikir dalam pemikiran Rasulullah di mana Rasulullah akan bermalam, rumah siapa, di mana tempat kediaman Nabi. Tapi Nabi terus sama-sama dengan sahabat-sahabat mengangkat batu-batu untuk dibina Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibina dalam sejarah Islam. Meninggalkan perkara maksiat dan mempersakit akan dikau zuhud akan dunia, dan gemar akan akhirat, kerana akhirat itu tempat yang kekal. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Allah persoalkan, Allah tanya balik, bukankah akhirat itu tempat yang kekal? Tapi kita masih memburu akan kehidupan dunia yang akan binasa, dan kita meninggalkan akhirat yang kekal.
dan memperlihatkan ia akan dikau dengan aib diri engkau. Makna kelemahan kita. Banyak kelemahan kita. Dan kebinasaan segala amalan engkau. Kadang-kadang di antara kita yang mungkin lupa bahawa dalam kita melakukan amal ini, tiba-tiba syaitan merosakkan amalan kita dengan amalan-amalan yang kita perlihatkan, yang kita nak tunjuk kepada orang lain, yang disebut riak, yang disebut ujub, yang disebut takabur, dan bermacam-macam penyakit hati yang meresapi hati orang-orang yang beramal dan beribadah. Maka amalan mereka sia-sia. Amalan mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut dalam Quran, celakalah orang yang solat. Orang semayang pun tuan-tuan, Allah kata celaka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, yang mereka lalai dalam mengerjakan sembahyang. Alladhina hum yura'un, dan mereka melakukan riak, mana menunjukkan amalan-amalan mereka. Dan tipu daya seteru engkau. Maknanya seteru kita ni adalah orang-orang kafir. Mereka akan berusaha untuk memadamkan cahaya Islam dengan apa cara sekalipun. Mereka akan bersatu bila mana berhadapan dengan umat Islam, walaupun di antara mereka tidak bersefahaman, tetapi dalam bab memerangi Islam mereka bersatu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah beritahu, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka coba untuk memadamkan cahaya Islam. Mereka nak padamkan cahaya Islam daripada muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan cahayanya. Sebab Islam ni daripada Allah, bukan daripada manusia. Islam ni agama yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Islam agama yang Allah redha, dan Allah tak terima mana-mana agama lain. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari pada Islam sebagai agama, tidak akan diterima, dan termasuklah mereka di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, maka Allah yang menjaga kesucian Islam. Kita ni hanya penolong-penolong. Kita yang datang ke masjid, jamaah, kita adalah penolong agama Allah. Kalau kita tak datang ke masjid, maka masjid akan sunyi sepi, tidak ada orang. Maka semua orang akan berdosa, tuan-tuan. Sebab solat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Tidak ada sebahagian di antaranya mengerjakan solat berjamaah di masjid, maka ahli qaryah tidak akan menanggung dosa. Sebab ini merupakan kewajipan fardu kifayah. Inilah tuan-tuan, kita adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai ansarullah. Dan bermula ini ilmu sabit pada kitab dan sunat dan segala kitab imam-imam, dan menghimpun akan dia oleh Imam Al-Ghazali pada beberapa kitab yang besar, kadar dan besar bahaya di sisi mereka, yang ada baginya kecerapan pada agama dan kejap pada ilmu dan sempurna pada keyakinan. Maka menggali olehmu atas matalaah akan dia. Jika ada engkau itu berhemah pada melalui jalan dan gemar pada sampai kepada martabat tahqiq, dan juga sesungguhnya ketunggalan oleh kitab Imam Al-Ghazali pada kitab-kitab bagi menghakinkan daripada ulama. Maknanya bagaimana kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kitab yang telah memperkukuhkan, memperkuatkan dengan hujah-hujah yang disampaikan untuk meyakinkan pada umat Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ulama tasawuf dengan menghimpun dan membersihkan dan hasil memberi bekas pada masa yang pendek atau engkau dengan membanyakkan daripada membaca kitab-kitab hadis dan tafsir dan mutalaah. Jadi bila kita mengaji ni tuan-tuan dalam bab menuntut ilmu yang memberi manfaat, seperti kita ada satu bahtera itu adalah Islam, tetapi dia tidak akan dapat kita gerakkan tanpa ada kemudi.
mesti ada kemudi, mana enjin yang akan menggerakkan. Maka enjin itulah disebut sebagai akidah. Akidah itu juga tuan-tuan, dia perlu kepada, kalau tak ada enjin pun ada kemudi. Kemudi itu adalah merupakan akidah. Dan kemudian kita kata layar itu adalah merupakan tasawuf, mana akhlak. Orang Islam ni tuan-tuan, dia bukan mengambil Islam pada sudut ibadat sahaja, tetapi dia mesti ada akhlak Islam. Sebab itu akhlak Islam ni merupakan ilmu, disebut ilmu tasawuf. Membicarakan tentang bagaimana kita nak punya akhlak dan adab. Adab kita dengan Allah, adab kita sama manusia. Semua itu merupakan ilmu tasawuf yang ditulis oleh ulama-ulama, termasuklah Imam Al-Ghazali. Lain daripada kitab-kitab hadis dan kitab tafsir, dan mentengah akan kitab-kitab sufi. Sufi, dia asal kata sufi ni ialah beranda lah tuan-tuan. Sufah tu kat luar tu. Dia sahabat Nabi ni, maksud Abu Darda, Ibnu Makhtum, Abu Hurairah dan beberapa ulama-ulama hadis ni, mereka ini adalah penghafal Al-Quran dan penghafal hadis. Zaman Rasulullah SAW dulu, dia tak ditulis macam kita ni, ada dibukukan Al-Quran oleh Rasam Osmani. Zaman Khalifah Osman, maka kita dah maknanya kitab Quran itu disusun dengan begitu baik dan dibukukan, sehingga kita dapat membaca Al-Quran bermula dengan Alif Lam Mim dan disudahi dengan Qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Zaman dulu, zaman ketika Quran turun sedikit-sedikit dan juga hadis Nabi, maka dilarang menulis kerana takut bercampur antara Quran dan hadis. Maka memerlukan kepada para sahabat yang mempunyai daya ingatan yang kuat untuk mereka menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tidak ada pekerjaan, mereka tidak ada kebun-kebun tamar, mereka tidak ada perniagaan. Apa perniagaan mereka tidak ada, melainkan mereka hanya berada di masjid-masjid. Itu disebut di beranda-beranda masjid, disebut sufah. Dan mereka akan berpuasa sekiranya tidak ada di kalangan sahabat yang memberi mereka makan. Kalau satu hari itu tak ada sahabat yang menghantar makanan kepada mereka, maka mereka akan berpuasa. Andai kata ada sahabat memberi makan, maka mereka makan. Disebut ahli sufah. Ahli sufah ini timbul istilah tasawuf. Orang yang belajar ilmu tasawuf ni kadang-kadang buat makan pun dia hati-hati. Saya berguru dengan seorang ustaz dari Kelantan, ustaz tasawuf. Dia memang baca kitab tasawuf. Dia duduk kat masjid, dia tak kahwin, satu bilik khas untuk dia. Kalau masuk dalam bilik dia tuan-tuan, buah-buahan dia ada, yang pisang dia, dengan macam-macam buah. Kalau musim manggis, buah manggis, dan dia tak makan nasi. Dia tanya ustaz tak makan nasi? Dia kata dia bimbang, sebab kadang-kadang lauk tadi ada benda yang dia rasa macam ragu. Mungkin gulai, dia gunakan rempah-rempah yang bukan orang Islam buat. Sampai macam tu dia fikir, dia bayangkan. Kita tak fikir dah tuan-tuan, pergi balah ya kan. Kita fikir pekah ya kan. Takut ala gapas lah, ala gapas Hindu kan, Hindu punya. Dia tak maulah benda-benda yang kita kata ada buatan orang yang bukan Islam, sebab dia jaga ibadat dia ni. Dia orang yang sufi kan, orang sufi ni dia jaga semua. Sebab dia takut, dia kata bila makan saja nanti menyebabkan timbul rasa malas, rasa berat untuk beribadat. Sebab dia tiap malam dia akan semayang malam, tiap-tiap malam dia duduk kat masjid. Jadi saya mengaji dengan ustaz ni, dan kita tak dapat ikut dia lah kan. Kita nak ikut macam dia makan, tak boleh makan nasi, berat lah kan. Kita bayangkan kita ni lagi tak nampak tu, tak apalah, kita pergi kenduri, tak tanya lah tuan-tuan, ni ayam ni beli kat mana? Kata tuan punya majlis tadi, beli dekat Taiping lah tu, dekat dengan tempat pasar ayam tu.
Siapa sembelih? Tanya lagi. Siapa sembelih? Orang budak muda tu. Oh, budak muda tu saya kenal dengan seluar pendek dia, dengan pakai subang sebelah habis. Boleh makan lah tuan-tuan. Bila kita selidik. Tapi tuan-tuan, raikanlah, makanlah insya-Allah. Dia dengan fikir soal daripada mana. Tapi orang tasawuf ni memang betul-betul jaga tuan-tuan. Itu kata susah nak jadi orang yang ada menjaga betul-betul tentang bab makanan dan minuman. Seperti berkata oleh setengah daripada arifin, dan tetapi saya biar bagi engkau bahawa engkau memelihara daripada mentelaah bagi barang yang melengkapi ia, risalah mereka itu atas pekerjaan yang ghamid dan haqaiq, yang mujaddadah, dan ini segala perkara yang didapati akan dia pada kebanyakan karangan Syekh Muhammad bin Arabi, dan pada sedikit daripada risalah Islam Al-Ghazali, Al-Kharaj, dan Madunun. Ini kitab-kitab dah, Madunun bih, dan telah menyebut oleh Syekh Zuruq daripada Nais Qawaid akan kaedah pada menakuti pada kitab yang berlaku pada ini tempat. Lalu maka murajaahlah olehmu, makna mengulang dan mengkaji semula akan dia. Jika engkau berkehendak dan tidak menyebut ia dalam perhimpunannya akan segala karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani, karena dia kemudian segala karangan daripada barang yang selalu dipelihara daripadanya, dan melihara akan selamat. Dan jika berkata oleh yang berkata, tiada mengapa atas aku pada mentelaah akan kitab ini, dan bahawasanya aku ambil barang yang aku faham, dan aku serah barang yang tidak aku faham bagi mereka berkaitan. Mesti dikatakan baginya, sesungguhnya telah sepatutnya engkau dan kami sesungguhnya kami takut atas engkau daripada barang yang engkau faham, bahawa engkau faham akan dia atas lain daripada wajahnya, maka sesatlah engkau daripada jalan yang betul. Barang yang jatuh kemudian itu bagi beberapa kaum yang berhadap dan tekun mereka atas mentelaah ini kitab yang tersebut, maka jadilah mereka itu zindik dan had. Orang yang zindik maknanya memahami ilmu secara tidak betul, secara tidak betul, menggunakan hukum akal. Dan inilah ulama-ulama dulu, mereka sangat takut bila mereka nak menulis suatu kitab. Maksud Imam Ghazali, mereka akan istihara, mereka minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dulu tuan-tuan, mereka suka beruzlah. Mereka akan ada satu bilik khas yang mana mereka akan duduk di situ, tidak ada sesiapa boleh mengganggu, termasuk isteri. Isteri hanya datang letak makanan, kemudian dia akan buat kerja dia lah, dalam masa seminggu mungkin untuk menulis kitab, mengarang kitab dan sebagainya, buat kajian, murajaah. Maknanya ini tugas para ulama-ulama yang terdahulu. Kita yang sekarang ni tuan-tuan dah jadi mudah lah. Kita mengajar di masjid, kita mengajar dekat surau dengan kita mengambil kitab-kitab dan tulis oleh mereka, ditulis oleh ulama-ulama yang terdahulu. Bahkan kita melihat di kalangan mereka juga saling meraikan, bukan saling menghukum dah. Kita ni kadang-kadang saling menghukum, ini tak betul, ini masuk neraka. Jadi kita jadi terkeliru. Kadang-kadang kita buat macam ni masuk neraka. Kita beramal dengan satu amalan zikir begini, ini bukan Nabi tak buat, ini semua akan membawa kita kepada perkara yang sesat, dan sesat itu akan menghumbankan kita ke dalam neraka. Jadi bila menjadi benda-benda yang sebegini, menyebabkan umat Islam disibuk memikirkan soal perkara-perkara yang khilafiyah dalam ibadat. Kita lihat Imam Malik dan juga anak murid dia Imam Asy-Syafi'i berbeza kadang-kadang. Ada pendapat antara Imam Syafi'i dengan guru dia Imam Malik. Imam Malik dia menyatakan bahawa jangan bimbang soal rezeki, ketentuan Allah. Kita betul-betul bergantung kepada Allah. Kita yakin Allah tidak akan mengabaikan mereka yang meletakkan keyakinan bahawa kehidupan di dunia ini, soal rezeki memang telah Allah tetapkan, dan Allah akan beri kepada siapa yang Allah telah tetapkan rezeki. Jangan letakkan kebimbangan, jangan takut miskin,
Jangan takut susah. Itu keyakinan Imam Malik. Tapi berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kita kena usaha. Untuk kita dapatkan rezeki kena usaha. Kemudian kita serahlah kepada Allah. Banyak mana yang kita dapat itu adalah keputusan Allah, bukan keputusan kita. Kita kadang-kadang kita berniaga, kan? Ada orang berniaga, dia bukan makin menguntungkan, dia semakin rugi dan akhirnya bankrupt. Ada orang berniaga kecil-kecilan, dia jual goreng pisang, lepas tu mendapat sambutan yang baik, dan dia buka restoran, kemudian buka lagi restoran, ada cawangan lagi, akhirnya menjadi jutawan. Saya pergi baru ni, orang kata ustaz sekali-sekala kena berehat, maka ditempah satu chalet dekat dengan seorang jutawan kosmetik, apa nama tu, dekat dengan Batang Kali tu, Puan Rozita apa Ibrahim ke apa, ibu kepada si apa tu, Terajak Laris tu. Memang cantik lah kan, dia punya tempat dia memang cantik dengan air, rumah hutan, rumah sungai, kan? Jadi kita duduk dekat situ satu malam, kita rasa ini memang kos dia sangat tinggi kan, nak buat tempatnya memang cantik betul-betul kan, hakikatnya. Tapi kita syukurlah kan, sebab dia orang yang kita kata mensyukuri akan segala nikmat. Allah pun kaya, tapi dia banyak kita kata membantu orang-orang yang susah, yang dalam keadaan perlukan bantuan, pertolongan dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah, mana kita dapat sedikit kita kata nikmat lah. Maknanya bila mana kita kena memahami tentang bagaimana kita hidup di dunia ini, kita perlu faham. Ada kalangan Imam Asy-Syafi'i kena usaha. Dulu dia kata, cerita dia kata, dia cuma sebagai penerima getah saja. Penerima getah, memang susah. Jadi dia buka satu perniagaan kan, perniagaan kosmetik dia, jual herba dan sebagainya. Akhirnya dia beli tanah 30 hektar. 30 hektar tanah dia beli. Tuan bayang tu. Allah beri kepada dia kekayaan. Lalu Imam Syafi'i kata, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita kena usaha, supaya kita berserah kepada Allah. Jadi berlaku perbezaan, tetapi mereka saling menghormatilah. Imam Malik begini, Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i jalan tuan-tuan, dia tengok ada seorang peniaga yang sedang mengikat apa tu, anggur ni. Dia seorang peniaga yang sedang mengikat anggur. Maka dia pun datang untuk memberikan pertolongan secara sukarela. Masih kata tak apa, boleh tak saya tolong ikat sama, ikat buah anggur tadi secara sukarela sehingga selesai habis. Lalu Imam Syafi'i pun minta izin untuk beredar pergi, dan pada ketika itulah si penjual tadi menyatakan, oleh kerana kamu tolong ikatkan anggur-anggur ini, aku hadiahkan kepada kamu satu ikat anggur. Kerana kamu baik, orang yang baik hati, maka aku hadiahkan kepada kamu satu ikat anggur ini. Maka Imam Syafi'i mengucapkan terima kasih. Dia pun makan buah anggur tadi, dia rasa sangat manis, dan dia bawa balik. Dia pergi jumpa dengan tok guru dia, Imam Malik. Dia letakkan buah anggur di hadapan tok guru. Nah, ni saya bagi. Ada baki lagi sikit, saya nak bagi dekat tok guru. Kalaulah saya tidak keluar pada rumah dan bertemu dengan peniaga ini, dan saya tolong dia, saya bantu dia, nescaya saya mungkin tak akan dapat hadiah ini. Allah takdirkan bagi saya dapat makan buah anggur yang manis ini kerana usaha. Dia nak bagi tahu cara halus kepada tok guru dia. Imam Syafi'i, Imam Malik, dia senyum. Dia kata tadi, dia kata saya duk mengajar, dia kata mengajar kuliah
apa semua. Kemudian saya teringatlah, kalaulah ada buah anggur ni, dia kata kalau adalah buah anggur ni, ketika ini alangkah sejaknya. Teringin sangat dia kata, kalau dapat makan buah anggur, buah anggur, kalau ada, kalau Allah takdirkan. Tiba-tiba engkau datang bawa buah anggur letak depan aku, alhamdulillah. Maknanya dia teringat nak makan buah anggur, tiba-tiba ada dah buah anggur dekat depan mata dia. Imam Syafi'i bawa. Maka masing-masing pakat senyum, tuan-tuan. Imam Syafi'i pun senyum, Imam Malik pun senyumlah. Maknanya itu perbezaan. Kita, tuan-tuan, di akhir-akhir ini saya tak tahu lah kan, masing-masing berpolemik dalam perkara-perkara yang kita kata mazhab ikutan, sampai kadang-kadang kita mengeluarkan hukumnya agak keras, syadid, hukumnya keras, sampai tak boleh nak buat tahlil pun tak boleh, nak buat talqin pun tak boleh. Ini dianggap satu benda yang kita kata menyebabkan kecelaruan kepada umat Islam. Dekat satu masjid surau, pengurusi masjid tu kata, ni ustaz ni nak jemput esok di rumah dia, tapi tak ada tahlil, dia kata baca doa je. Jadi tuan-tuan pergi, dia kata jangan pula tanya pula, dia kata. Sebab ustaz tu sendiri tak mau, dia nak datang lepas baca doa terus makan, lepas baca doa makan. Sedangkan itu amalan-amalan tok guru, ulama-ulama pondok yang telah mengajar sekian lama atau dulu lagi, menjadi amalan bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Maka itulah, tuan-tuan, kadang-kadang mungkin banyak yang dah terlampau pandai sangat, cerdik sangat, tuan-tuan, sampaikan menjadi satu isu yang besar yang menyebabkan kadang-kadang umat Islam jadi lemah, tuan-tuan. Sebab dia fikir benda-benda yang macam ni. Sedangkan musuh Islam, orang kafir, mereka tak berhenti-henti untuk mereka melemahkan orang Islam. Mereka nak memecahkan akan kekuatan kita umat Islam. Mereka nak jadikan kita seperti hidangan makanan. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, umatku di akhir zaman, kata Nabi, seperti hidangan yang makan, hidangan makanan yang lazat, macam gula yang dikerumuni oleh semut. Ini Nabi sebut. Nabi sebut dalam hadis sahih. Nabi kata, umatku akhir zaman nanti menjadi hidangan makanan yang begitu lazat kepada orang-orang kafir. Sehinggakan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah umat Islam sedikit ya Rasulullah? Nabi kata, dah, umat Islam bukannya sedikit. Seluruh benua utara, selatan, timur dan barat, adanya orang yang bersyahadah mengucap la ilaha illallah. Saya pergi negara China, umat Islam di negara China lebih ramai daripada penduduk Malaysia, tuan-tuan. Tapi mereka minoriti. Sebahagian mereka tertindas. Kerana apa? Kerana bila mereka bekerja di bulan Ramadan, mereka dipaksa untuk makan. Kalau mereka tak makan, maka mereka akan diberhentikan. Pada bulan Ramadan disediakan makanan secara percuma. Jadi mereka nak tengok siapa dia orang Islam yang tak makan, mana dia itu berpuasa. Siapa yang tak berpuasa, maka tindakan tegas, mereka akan dibuang kerja. Itu tekanan yang mereka hadapi. Uyghur, saya jumpa dengan Uyghur, satu etnik Islam. Uyghur ni, tuan-tuan, dia muka dia macam bukan muka Cina, tuan-tuan. Dia hidung mancung, macam Arab sikit. Uyghur. Dia selalu jual manisan-manisan. Rohingya lagi lah tu. Rohingya dekat Myanmar tu. Sehingga rumah mereka dibakar. Mereka tidak tempat tinggal. Mereka terpaksa lari masuk hutan bakau, tuan-tuan. Naik atas pokok bakau bila air pasang. Bila air surut, mereka turun cari ketam-ketam. Kukut boleh menahan kerana kelaparan, tidak ada makanan. Cari kok ada tongkang. Tongkang yang lalu, dia ada sempadan dengan Bangladesh. Bila tongkang tu hanya boleh muat dalam 30 orang, naik sampai 300. Bayangkan satu tongkang yang bawa pelarian ni, Rohingya ni, 300. Kemudian bila ada di antara mereka yang batuk sikit, sepak ke laut. Maknanya
Mereka cari alasannya. Kalau sakit saja mereka akan tolak keluar sebab nak selamatkan umat Islam rohnya. Sebab itu tuan-tuan, kita bersyukur sangat kerana kita dapat beribadat dengan selesa. Kita dapat datang ke masjid, duduk dengar kuliah ilmu, kita mengaji, kemudian kita ada peluang untuk memahami Islam. Maka bila kita faham, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan musibah bila mana masih ada lagi orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah, yang sentiasa menyebut nama Allah, yang sentiasa mereka itu menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan hindarkan daripada apa juga musibah. Tapi inilah yang kita sentiasa doa dan kita minta supaya kita semua insya-Allah sentiasa menjaga keyakinan dan akidah kita. Baik. Islam mesti rabbani, dikira dosa dan pahala. Bila kita hidup saja di atas muka bumi Allah ini, maka tanggungjawab kita memastikan supaya apa yang kita lakukan itu hendaklah bertepatan dengan apa yang ditindak oleh Allah. Mesti rabbaniin, kita tahu dosa dan pahala. Yang kedua secara syumul, makna memahami Islam secara keseluruhan. Bahawa kita akan merasai kenikmatan Islam itu bila kita melihat Islam itu secara syumul, secara lengkap. Jadi sebab itu tuan-tuan, penulis kitab-kitab ni tujuan mereka adalah untuk memahamkan orang-orang Islam di akhir zaman. Ini zaman kita ni sebut zaman fahsyat dan munkar. Maksud Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam bab Al-Faslu, saya kira bahawa ada bagi engkau wirid daripada zikir. Wirid ni satu amalan lah, macam kita berwirid. Lepas sembahyang kita ada amalan wirid kita kan. Wirid tu, orang yang berwirid itu adalah warid. Warid tu orang yang melakukan wirid. Wirid ni satu benda yang dia akan buat. Setiap hari dia tak akan tinggal amalan wirid dia. Sama ada dengan tasbih dia, sama ada dengan tahmid dia, sama ada dengan tahlil dia, dengan takbir dia dan sebagainya. Dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Yang engkau sakit akan dia dengan waktu dan engkau hitung akan dia dengan bilangan-bilangan. Ada di antara mereka yang macam kita kan. Kita sebut lepas sembahyang subhanallah berapa kali? 33 kali. Itu wirid kita lah. Tiap-tiap kali sembahyang insya-Allah kita berwirid dengan kita sebut subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kita mulakan dengan istighfar, mungkin ada yang 3 kali, mungkin yang sebut sampai 10 kali. Kemudian lepas tu adalah wirid-wirid yang menjadi amalan kita lepas solat. Maknanya itulah kita kata zikir, untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau hitung akan dia dengan bilangan-bilangan. Dan ketika itu maka tiada mengapa. Tak ada masalah. Bukan benda yang Nabi tak buat. Kita baca zikir sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ada Nabi buatnya? Tak ada. Tapi kita buat. Maknanya itu kita kata amalan dalam bentuk tarikat kita. Maknanya kita satu jalan yang kita rasa kita boleh makin dekat kita dengan Allah. Sebab amal itu amalan yang baik. Dan amalan-amalan yang kita rasakan boleh menyesatkan kita tak? Kan? Ada di antara mereka yang menyatakan bahawa kita boleh berzikir dengan sebut Allah, Allah, Allah. Tak sempurna di kita. Allahu Akbar tak apa. Tapi sebut Allah, Allah kita. Ini masalah dia. Jadi benda tu jadi orang jadi makin meninggalkan amalan tadi. Kan biasa kita tengok orang bermunajat. Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Bila dia munajat di waktu malam, dia sebut nama Allah. Tak boleh sebut. Tak betul segi lurah bahasanya kena sebut Allah, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar itu boleh. Jadi sekarang ni kita dah susah lah kan. Nak ni sebab ada terlampau syadid sangat, terlampau keras sangat mungkin. Jadi tak boleh. Ni tak boleh buat.
Jadi itu amalan-amalan. Baik itu bila orang amal tarikat ni kadang-kadang dia tak tinggal. Setiap hari dia akan sebut tahlil dia mungkin 1000 kali. Kalau Imam Ghazali dia sebut Allah tu 1000 kali setiap hari. 1000 kali Allah. Kemudian subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Itu wajib atas diri dia. Bukan maknanya kalau tak buat berdosa dah. Dia mewajibkan untuk dia sentiasa berzikir. Macam kita wajibkan diri kita. Okey, sehari aku nak baca 5000 kali. Malam dah pencen. Daripada kita menyanyi tentu hala tuan-tuan. Baik kita berzikir tuan-tuan. Jadi kita ada tasbih. Tasbih tu orang buat satu tu sampai satu tu 33. Satu tasbih tu ada 100. Senang. Kita nak bilang. Adakah dulu Nabi pakai tu? Tak ada. Pakai tasbih? Tak ada. Pakai jari. Sebab itu ada 3, 1, 2, 3 kan. Jadi kita dah cipta. Kau ni dia ada alat kicik tu tuan-tuan. Kicik dia tengok nombor. Okay, berapa. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan ingat Allah hati tu jadi tenang. Jadi jangan bimbanglah tuan-tuan. Buatlah. Selagi mana perkara itu benda yang baik. Benda yang bukan satu benda yang bercanggah dengan kehendak Islam. Dengan ajaran Islam. Dan zikir itu, kita ketahui oleh semua bahawasanya zikir itu satu rukun bagi jalan makrifah. Satu rukun, benda yang tak boleh tinggal untuk kita mendapatkan makrifah, makna kita mengenal Allah. Kita nak kenal Allah. Bila kita kenal Allah, baru kita timbul rasa cinta. Dulu kita kahwin tu kenal tak tuan-tuan? Kenal tak? Mungkin ada yang dijodohkan oleh mak ayah yang kita tak kenal. Jadi bila kita mula nak diakad nikahkan tu, kita mula fikir macam manalah bini aku ni. Kan? Hidung kembang ke? Kan? Hidung kemek ke? Hitam ke? Putih ke? Kita dah fikir macam. Tapi bila kita dah berkahwin, rupanya isteri kita baik sangat-sangat. Jaga, prihatin. Oh, masak sedap. Kita kenal tak? Kenal. Timbul rasa cinta. Baik tu orang dulu susah nak berpisah. Mereka kekal sampai anak cucu cicit piut. Sekarang ni tuan-tuan, tak sampai 2 tahun artis. Oh, muka cantik tuan-tuan. Hak laki pun handsome. Tapi dia tengok 10 tahun cerai, 5 tahun cerai. Ada sampai 2-3 kali kahwin. Kahwin cerai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab cinta tu di mulut, bukan pada hati dia. Dia kat mulut. Bila tengok, oh rupanya perangai dia tak pandai masak, tak pandai kemas rumah, muka cantik. Itulah perasaan. Buat apa kahwin kalau pasal makan dekat kedai kan? Isteri tak pandai masak. Tapi kalau orang yang kenal, begitu kita kenal Allah, kita kenal Allah. Makin kita mengenali Allah, makin kita rasa dekat dengan Allah. Maka insya-Allah bila kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah lebih dekat. Dan Allah bagi tahu, siapa yang mendekati aku sehasta, sejengkal, Allah lebih dekat. Ini disebut rahmah. Kita masuk syurga bukan kerana ibadat kita. Kerana banyak kita sembahyang, banyak kita berzikir, banyak kita baca Quran. Tapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Ada amalan yang kita buat, benda sikit, tapi Allah angkat kedudukan kita sehingga kita duduk pada makam yang tinggi. Imam Ghazali ni seorang yang hebat, seorang mujaddid, dan dia juga seorang ulama besar yang memiliki pengikut yang begitu ramai. Kitab dia beratus-ratus kitab. Suatu hari tuan-tuan, sahabat baik dia bermimpi bila mana Imam Ghazali meninggal dunia. Dia bermimpi, dia melihat Hujjatul Islam Imam Ghazali sedang duduk satu taman yang begitu indah. Maka dia kata, wahai Hujjatul Islam, bagaimana kamu boleh duduk dekat taman yang indah macam ni? Tolong bagi tahu. Dia kata, mungkin orang merasakan aku ni menulis kitab-kitab, banyak anak murid. Rupanya ada satu amalan dia yang ketika mana dia sedang menulis kitab menggunakan dakwat. Dulu kan tulis celup dalam dakwat.
Ketika dia nak celup dalam dakwah tadi, ada lalat minum air tadi. Dan dia tengok lalat tadi dan dia tidak mengusir akan lalat itu. Dia minum sampailah dia rasa puas, terbang. Rupanya aku bersifat ihsan dengan makhluk yang kecil. Hanyalah seekor lalat saja. Maka Allah angkat sehingga aku berada di tempatnya. Nampak? Kalau kita orang yang mungkin orang tak pandang kita. Kita orang pertama datang ke masjid, kita paling lambat sekali balik. Orang tak pandang kita sebab kerja kita cuci tandas. Kerja kita tengok kok ada lampu yang masih lagi tak dipadamkan. Pastikan berkunci masjid. Itu benda yang kita buat. Ikhlas kita buat. Mungkin kedudukan kita lebih tinggi daripada imam. Lebih tinggi daripada ustaz yang mengajar di masjid. Tiap-tiap malam dia mengajar kat masjid. Tapi kita ini orang tak pandang pun, tapi Allah pandang kita. Allah pandang kita, kedudukan kita mungkin lebih tinggi daripada orang yang nampak macam hebat orang alim. Jadi sebab itu insya-Allah kita doa pada Allah SWT, sebab kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah terima. Dan saya juga berfikir, ya Allah, kadang-kadang takut tuan-tuan. Kita mengajar masjid di surau, kita mengajar, takut timbul perasaan, aku ni nanti kalau aku mati ramai ni nak semayangkan jenazah aku, bawa anak murid ramai. Kita fikir macam tu kadang-kadang. Tapi mungkin dengan niat yang sedemikian, mungkin Allah sekat rahmat. Sebab kita buat kerana orang, kita buat kerana manusia, bukan kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat, kawan saya lah, ustaz kan, dia kata aku tak main dalam masjid tu, ada ke 5 orang dia, mari balik jauh. Tiba datang dengar kuliah 5 orang, 6 orang dia kata. Jadi saya terfikir balik, saya kata tak betul tu kan. Kita mengajar ni, kita niat untuk apa? Walaupun 4 orang 5 orang, tapi mereka ni nak mengaji, mereka ni nak belajar. Kita ni tugas kita, Allah bagi kita sikit ilmu, kita sampaikan. Walaupun yang lain mungkin tak suka, mungkin tak mau dengar. 4-5 orang ni lah yang mungkin insya-Allah dengan yang sedikit ini Allah beri rahmat kepada kita di akhirat nanti. Saya beritahu. Ada satu surau, tinggal kami 2 orang yang mengajar. Hak lain semua pakai berhenti dah. Saya tak mahu lah surau tu tuan-tuan. Adalah 7-8 orang, paling ramai 7-8 orang. Mula datang lah, lepas tu nanti bulan depan dia buat alasan lah, alasan begitu. Lepas tu sampai pengurusi surau dia kata, saya malu ustaz, bukan malu apa sebab wah dia saya pujuk orang ahli karya, mereka ni jenis tak mau mengaji tuan-tuan. Saya kata saya tak kisahlah, saya kata yang penting ada orang nak mendengar apa yang kita sampaikan. Setakat mana ilmu yang ada pada kita, kita berkongsi insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi rahmatlah tuan-tuan pada kita semua, dan Allah bagi keberkatan umur kita insya-Allah. Aqul qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum.